Baru bincang, Doktor. Dapat topik belum? Dah ada, cuma nak cari jurnal tu macam payah sikit. Hmm. Tak apa, kita ada masa lagi. Okey, cuba cari jurnal. Dia biasanya bila kita buat satu pendidikan ni, katalah kita dapat kita berminat dengan satu topik tu, okey, dan kita cari jurnal artikel yang related, mungkin literature yang berkaitan, dan make sure ada satu artikel yang menjadi kita punya anchor artikel, yang kita punya main, yang kita bertolak daripada situ. So itulah yang bermulanya kita punya pemahaman atas tajuk tu, kemudian yang akan develop as we go through other literature. So biasanya dia akan ada satu artikel yang menjadi kita punya rujukan utama kita. Itu memudahkan awak lah. And then satu lagi, bila buat literature review ni, okay, buat jenis yang berbentuk macam buat satu kotak, okay, buat table, kotak buat table, kemudian awak asingkan contoh artikel pertama, okay, tajuk dia apa, siapa dia punya author, tahun berapa, kemudian apa dia punya objektif, apa dia punya sampel, apa dia punya instrumen yang digunakan, dan apa dia punya finding, pendapatan dia. So nanti senang bila kita nak buat literature, kita nak review balik, kita nak synthesize all the information dalam kita punya penulisan. Okay, so hari ni sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain, ni 72 orang baru ni participant. Okay, kita boleh slow lah kot. Kita sambung lagi perbincangan kita. Hari ni saya cuba habiskan berkaitan dengan variables and measurement. Kalau hari ni, minggu ni insyaAllah kita habiskan. Mungkin selepas ni kita dah boleh start dengan subtopik baru, iaitu selecting research participant. Okay, so untuk hari ni kita habiskan dulu berkenaan dengan variables and measurement. Ada beberapa isu lagi yang perlu kita bincangkan. Okay, jadi dalam kelas yang lepas kita bincangkan berkenaan dengan variables. Okay, dan sebelum ni kita bincangkan berkenaan dengan IV dan DV. Okay, kemudian how it is related to hypothesis. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan extraneous variable. Okay, ada beberapa bentuk extraneous variable. Okay, so kita dah bincangkan empat jenis, empat benda yang boleh membawa kepada extraneous dan juga yang menjadi extraneous dan juga ataupun nuisance variable. Okay, dan ada 3 langkah utama. Okay, 3 langkah general yang boleh diambil untuk kita mengawal kita punya extraneous variable. Okay, kemudian kita bincangkan juga berkenaan dengan moderator dan mediator variable. Okay, kedua-dua variable ni memang variable yang kita bukan kata kita tak perlukan, kita ketepikan, tapi variable boleh dikatakan sebagai satu variable tambahan. Okay, yang boleh membantu menerangkan lagi hubungan ataupun boleh menerangkan lagi kita punya variables yang lain. Okay, so hari ni insyaAllah kita akan tengok berkenaan dengan kita akan tengok berkaitan dengan sesuatu yang dikaitkan juga dengan variables, okay, iaitu operational definition, okay, ataupun definisi operasi. Okay, so bila awak jalankan satu-satu pendidikan, okay, biasanya kita akan ada dua definisi. Okay, satu
kita panggil sebagai operational definitions ataupun definisi operasi, dan satu lagi adalah conceptual definition. Okey, dua benda yang sama tetapi merujuk kepada benda yang perkara yang berbeza. Okey, kedua-duanya memberikan definisi. Okey, kita mendefine, kita mendefinisikan kita punya variables. Okey, tetapi dalam conceptual definitions, tidak diterangkan di sini, conceptual definitions kita menerangkan apa yang dimaksudkan dengan variable tersebut. Okey, contoh kita buat berkaitan dengan motivation pekerja. Okey, so kita akan define apa itu motivasi. Okey, so awak pun ceritalah. Motivasi merujuk kepada apa. Okey, mengikut A kata motivasi adalah sesuatu yang ini dan itu. Okey, stres. Okey, stres bermaksud apa dan apa. Okey, so awak define benda itu. Apa itu stres? Okey, apa itu awak punya variables? Okey, kalau awak berkaitan dengan kualiti tidur. So awak define lah apa itu kualiti tidur. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kualiti tidur. Okey, bila awak buat tentang depression, so awak akan define apa itu depression. Depression mengikut bed adalah apa dan apa. Okey, so awak define apa itu depression. Tetapi bila masuk kepada operational definitions, okey, so dikata kat sini, once we determine the variables involved in our research, we need to devise operational definitions for them. Okey, bila kita dah identify kita punya variables, okey, dalam kajian kita perlu devise, kita perlu mencari atau membina operational definition untuk variable kita. Okey. Macam mana nak bina tu? Okey. Jadi operational definition merujuk kepada kalau bahasa senangnya, bagaimana cara kita mengukur variable tersebut. Okey, contoh awak kata awak nak buat hubungan di antara stres dengan pencapaian akademik. Saya ambil contoh yang senang je lah. Stres dan pencapaian akademik. Okey. Jadi awak perlu define apa itu stres dan apa itu pencapaian akademik. Okey, secara konsepnya. Okey, apa itu stres? Stres merujuk back 1980 sebagai contoh. Back mengatakan stres berlaku apabila berlaku tekanan yang amat tinggi kepada seseorang. Contoh. Okey. Kemudian mengikut Aaron pula kata stres apa dan apa. Okey, tetapi bila masuk kepada operational definition, kita menentukan bagaimana cara kita nak mengukur stres tersebut. Okey, dalam kajian ini, okey, stres merujuk kepada apa dan apa kajian kita. Okey, stres merujuk kepada stres yang dialami oleh pelajar dan diukur menggunakan contoh depression, stress, anxiety scale. Okey, ataupun menggunakan apa-apa skala sajalah, apa-apa instrumen. Okey, tengok for example yang diberikan kat situ. Okay, to measure the effect of alcohol on psychomotor ability, one may administer varying amounts of alcohol to different groups of participants. Okay, the treatment or experimental groups, measure their psychomotor skills and then compare the performance to a group participants who have to consume and who have not consumed any alcohol. Okay, that is the control group. Okay, so dikata kat situ untuk mengukur. Okay, so sama juga konsep kita bila kita buat apa-apa saja. Okay, so jadi bila sebut tentang operational definition, dia merujuk kepada bagaimana sesuatu variable itu diukur. Okay, how we measure that variable. Menggunakan apa. Okay, so kita ambil contoh. Kalau awak tengok contoh yang diberikan kat sini, kita kata kita nak tengok hubungan di antara psychological problem dengan academic achievement. Okay, so kita pun define. Okay, secara konsepnya, conceptual, psychological problem merujuk kepada masalah psikologi yang dihadapi oleh pelajar, yang biasa dihadapi oleh pelajar iaitu stress, anxiety dan juga depression. Okay, stres adalah tekanan yang diberikan, mengikut back.
Okey, mengikut Aaron. Okey, anxiety adalah merasa risau yang sangat teruk dan mendalam. Okey, kemudian depression pula apa maksud dia? Okey, so lepas tu kemudian bila masuk pada operational definition, okey, dalam kajian ini psychological problem merujuk kepada 3 perkara tadi. Okey, stress, anxiety dan juga depression. Okey, yang dialami oleh pelajar okey dalam proses masuk kelas online sebagai contoh. Okey, so psychological problem okey dalam kajian ini diukur menggunakan contoh depression anxiety stress scale DASS. DASS. Okey, so jadi dia adalah cara untuk kita mengukur variable. Okey, tengok mari dulu social support pula. Okey, social support. Apa itu social support? Kita define. Okey, secara konseptualnya social support adalah okey sokongan yang diterima okey daripada pelbagai pihak. Okey, contoh daripada keluarga, orang terdekat juga orang tersayang. Okey. Kemudian social support diukur dengan menggunakan social support behavioral scale. Social support dalam kajian kita diukur dengan menggunakan SSB, social support behavioral scale. Okey, so itu cara operational definition. Kalau awak nak senang ingat, operational definition adalah cara untuk kita mengukur kita punya variable. Okay. In operationalizing a variable, we are stipulating in details how the variable in question is to be defined, observed, and measured. Okay, if variables can be measured directly, this is straightforward. Okay, for example, length is operationalized by stipulating the use for a standard ruler. Okay, however, if our variables consist of construct, for example, hypothetical attributes, entities derived from theory, we need to verify carefully, develop operational definitions for them. Okay, for example, intelligence is operationalized by the use of specified intelligence test. Okay, macam kes saya bagi tadi lah. Okay, stress di operationalized by the use of specific stress test. Okay, and the method for calculating of the intelligence quotient, okay, the IQ is therefore the operationalized concept of intelligence. Okay, so macam saya cakap tadi lah, senang untuk ingat adalah okay, all in all dia adalah bagaimana cara kita mengukur variable kita. Kalau rasa keliru sangat, alah peningnya ayat di operationalize. Okay, so dia adalah cara kita mengukur. Bagaimana kita mengukur kita punya variables kita. Kita guna intelligence. Okay, so kita nak gunakan apa untuk kita ukur intelligence. Developing operational definitions for each of your variables ensure that okay, there is one-to-one relationship between your variables and what you actually measure. Okay, you select the most appropriate measure for your variables. Okay, so kita bila kita develop operational definition, okay, dia membantu kita untuk melihat hubungan di antara variable kita dan juga kita akan memilih okay, alat ukur ataupun instrumen okay, yang sangat sesuai untuk kita mengukur variable kita. Okay. Contoh kita ambil dalam proses anxiety. Okay. So kerisauan. So kalau kita tengok kerisauan memang betul kita risau, tapi risau dia kata ada dua bentuk. Okay, satu dipanggil sebagai state anxiety, satu trait anxiety. So kita kena define lah. Okay, contoh kita buat kajian tentang macam tadi kajian antara psychological problem dengan academic achievement. Okay, mungkin anxiety dekat kita define one of the psychological problem adalah anxiety. Okay, dan anxiety yang terlibat di situ adalah okay, trait anxiety, bukan state anxiety. Okay, so kita perlu define lah. Okay, jadi bila kita gunakan state anxiety, okay, so kita apa
pengukuran yang sesuai untuk state anxiety. Okay? Kita tak boleh gunakan pengukuran untuk trait anxiety. Okay? So, itu adalah bila kita define kita punya variable, okay, secara operasinya, okay, ia membantu kita untuk mencari alat ukur yang sesuai untuk kita mengukur kita punya variable. Okay, jelas? Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada validity dan reliability. Okay, kesahan dan kebolehpercayaan. Okay, validity adalah kesahan dan reliability adalah kebolehpercayaan. Okay, so bila kita evaluate kita punya quality of measurement, okay, so there are two criteria for evaluating the quality of our measurement. Okay, yang pertama menggunakan validity dan yang kedua adalah reliability. Kita kena evaluate juga kualiti alat ukur yang kita gunakan. Okay, sama ada dia konsisten mengukur apa yang hendak diukur. The measurements obtained are only as good as the reliability of the instrument and the validity of its construction. Okay, kita kena make sure that our instrument ataupun alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur variable kita adalah reliable. Boleh dipercayai, okay, dan ia adalah valid. Ia sah. Okay, the reliability of an instrument is indicated by the consistency of the measures it yields over repeated measurement. Okay, so dia reliable ni bila kita test dia keluar result yang sama. Kita test, okay, dia konsisten dalam mengukur sesuatu benda. Okay, contoh kita ambil tadi DAS tadi, Depression Anxiety Stress Scale. Okay, so dia konsisten dalam proses kita mengukur tiga benda tersebut, depression, stress, anxiety. Okay, kita ambil contoh yang lain, kita ambil Bad Anxiety Inventory, okay, BAI. Okay, BAI adalah satu instrumen yang kita rasa memang dah terbukti, okay, dia konsisten, okay, dalam mengukur anxiety. So biasanya kalau kita akan bila kita jalankan sesuatu, kita menggunakan satu-satu instrumen, biasanya kita akan buat pilot test dulu. Okay, untuk kita menguji reliability ataupun konsistensi alat ukur tersebut. Okay, nanti kita tengok macam mana cara untuk kita nak uji konsistensi atau reliability dan juga kita nak ukur kesahan sesuatu alat ukur. Okay, the validity of an instrument refers to whether it measures what it is supposed to measure. Okay, dia mengukur apa yang sepatutnya dia ukur. Okay, jangan kita nak ukur stres tiba-tiba. Okay, pengukuran kita adalah berkaitan dengan anxiety. Kita nak ukur tentang extroversion. Okay, tetapi kita pergi ukur berkaitan dengan extraversion. So of course benda tu is not valid. Okay, jangan confident. Saya nak ukur nak ukur apa? Okay, saya nak ukur tahap motivasi. Okay, so motivasi pelajar. So awak pun pergilah ambil test yang berkaitan dengan job performance. Okay, so awak pun job. Okay, tak boleh lah sebab benda tu is not supposed to measure motivation, tapi dia measure job performance. So nanti result awak tak valid. Okay, awak tak boleh nak attribute the correct result tentang apa yang awak tengok dan awak dapat. Okay, kita tengok validity dulu. Okay, kesahan. Validity refers to whether an instrument measures what it's supposed to measure. Okay, merujuk kepada instrumen sepatutnya mengukur apa yang ia perlu ukur. Okay, several ways that validity can be defined and examined. Okay, sesuatu instrumen tu boleh kita tengok validity-nya adalah berdasarkan beberapa cara. Okay, yang pertama adalah phased validity.
Okay, does a measure appears to measure what it claims to? Okay, face validity ni adalah kesahan muka. Okay, for example, kita tengok, kita tak guna lagi. Sometimes ada yang kata face validity bukan validity sebenarnya. Okay, sebab kita tak buat lagi, tapi once kita dah tengok test tu, okay. Bila kita tengok je sepintas lalu, okay, secara surface-nya, okay, ini test yang mengukur ini. Ini test yang ukur, memang test ini mengukur motivasi. Okay, memang instrumen ni digunakan untuk mengukur intelligence. Sebab tu nama dia face validity. Kita tak pergi ke dalam, kita tak tengok dia punya construct lagi, kita tak tengok dia punya domain-domain yang ada dalam tu. Tapi by looking at the test tu, kita dah tahu, kita kata, okay, ini memang untuk measure anxiety, ini untuk measure stress, ini untuk measure intelligence, ini untuk measure apa-apalah. Okay, so sebab tu nama dia adalah face validity. Okay, by looking at the face, dengan kita tengok appearance dia, okay, itu menunjukkan itu adalah test untuk mengukur that particular variable. Okay, yang kedua adalah concurrent validity. Okay, this approach examines validity by comparing the new measure with other more established measure of the same variable. Okay, so concurrent validity. Okay, contoh kita ada satu measure, okay, kita buat satu alat ukur, okay, kemudian kita compare kita punya alat ukur tersebut, okay, dengan alat ukur yang telah established. Okay, kita buat contoh kita buat test berkaitan dengan depression. Okay, so kita buat test berkaitan dengan depression. Okay, kita buat alat ukur berkaitan dengan depression, kemudian kita akan comparekan kita punya, okay, alat ukur tersebut dengan alat ukur depression yang telah established, yang telah memang digunakan sebelum ni. Okay, sebagai contoh kita gunakan BDI, Back Depression Inventory. Okay, kita comparekan kita punya new measure kita, okay, dengan BDI. Okay, so bila kata ada persamaan, okay, dia punya correlation is tinggi, okay, dia highly correlated, so it means that, okay, benda tu menunjukkan concurrent validity yang tinggi. Okay, yang kedua adalah predictive validity. Okay, predictive validity of a test or any other measuring instrument refers to whether the test or measuring instrument predicts well what is supposed to predict. Okay, so yang ni awak tengok, kalau nak senang, tengok, kalau tu mungkin awak tak nampak VCE result tu apa pasal universiti ke overseas. Okay, awak tengok awak punya ujian-ujian pencapaian di sini. Okay, SPM. Okay, so how SPM results, okay, adakah SPM adalah satu test yang valid? Okay, so adakah dia punya results boleh kita gunakan untuk predict performance student, okay, dekat higher education. Okay, so itu adalah predictive validity. Okay, kita boleh gunakan results, okay, daripada SPM untuk kita predict kita punya future performance dekat higher education. Okay, construct validity. Okay, this type of validity can only be demonstrated if the variable measurements behave in the same as the variable itself. Okay, that is, there is a one-to-one relationship between the variable and the measurement of that variable. For example, does a test claiming to measure neuroticism really measure neuroticism? Okay, so construct ataupun benda yang membina test tersebut, adakah dia mengukur apa yang perlu diukur? Okay, setiap construct di dalam test tersebut. Okay, kita ada contoh, kita ada dalam DAS tu, kita ada depression, stress, anxiety. So, dia ada 3 construct yang diukur, iaitu stress, depression dan juga anxiety. So, adakah setiap item tu, okay, memang measure that construct. Okay. So, adakah setiap
yang ada di dalam konstruk tersebut, mengukur konstruk tersebut. Contoh item kan kita ada, bila kita sebut tentang item dalam test, awak pernah jawab test kan? Okay, so dia ada konstruk tertentu, okay, untuk mengukur, ada soalan-soalan yang untuk mengukur dia punya konstruk. Okay, so adakah dia valid untuk ukur that construct? So itu adalah construct validity. Okay, yang seterusnya adalah convergent validity. Okay, this approach examines validity by comparing the measure with different measures of the same construct. Okay, kita validity by comparing the measure with different measures of the same construct. Okay, kita menggunakan different measures, okay, tapi mengukur construct yang sama. Okay, kita ambil dua, okay, contoh kita nak ukur stres. Okay, kita akan ambil dua stres yang test yang berbeza. Okay, kemudian kita akan correlatekan, okay, antara result stres A dengan result daripada stres instrumen jenis B tu. Okay, kalau dia ada high degree of consistency, okay, walaupun menggunakan different methods, okay, tapi kita ukur konstruk yang sama, kemudian kita boleh katakan dia mempunyai convergent validity. Okay, awak menggunakan dua konstruk yang berbeza, awak menggunakan dua instrumen yang berbeza untuk mengukur konstruk yang sama. Okay, contoh awak gunakan untuk mengukur stres. Okay, so awak ambil satu, mungkin stres A, jenis A, okay. Kemudian satu lagi ada ukur B. Okay, kedua-duanya mengukur stres. Okay, kemudian awak akan correlate. Okay, tengok perkaitan antara A dan B. Okay, kalau dia tinggi perkaitan, so it means that benda tu adalah mempunyai convergent validity yang tinggi. Kalau rendah, so convergent validity-nya rendah. Okay, dan terbalik daripada convergent validity tadi, kita ada divergent validity. Okay, this is basically the opposite of convergent validity. Okay, this approach examines validity by comparing the measures with measure of different construct. Okay, if there is little or no degree of consistency between your measure and the measure of different construct, then the measure is said to have divergent validity. Okay, yang ni contoh, tadi kita ukur stres dan stres. Okay, kita ambil stres menggunakan alat ukur A dan kita ukur stres menggunakan alat ukur B yang convergent tadi. So, bila kita correlate, kita nak result dia tinggi. Relationship antara keputusan daripada instrumen A dan keputusan dengan instrumen B. Okay, tetapi dalam divergent validity, okay, kita menggunakan dua untuk mengukur satu konstruk. Contoh, kita nak ukur stres. Okay. Jadi, kita akan ambil satu stres, okay, satu alat ukur yang mengukur stres dan satu lagi alat ukur yang mengukur depression sebagai contoh. Kemudian kita correlate antara skor dalam stres dan juga skor dalam depression tadi. Kemudian kita correlate. Kalau dia tak ada keserasian antara dua benda tersebut, itu menunjukkan kita mempunyai divergent validity yang tinggi. Tetapi kalau dia serasi, it means that dia mengukur benda yang sama kan. So bila dia mengukur benda yang sama, so dia mempunyai low divergent validity. So maksudnya stress test tu tak bagus lah untuk mengukur stress ataupun depression sebab dia sama markah. So that's why kita nak benda tu dia berbeza. Okay, bila kita bagi test anxiety dengan test stress, kita tak nak dia correlate. Tapi kalau convergent tadi, kita bagi stress, kita nak dia correlate. Okay, dua benda yang berbeza di situ. Saya tak akan terangkan secara detail sebab bahagian validity dan reliability akan diterangkan secara detail, okay, dalam psychological testing punya subjek. Okay, so dia akan bincangkan secara detail berkenaan dengan validity dan reliability. Okay, bila awak ambil pengujian psikologi nanti. Okay, so itu validity. Kemudian kita tengok reliability, okay, kebolehpercayaan.
Okay, the reliability of a measurement procedure is the stability or consistency of the measurement. Okay, so dia stability ataupun konsistensi alat ukur tersebut. Okay, if the same individuals are measured under the same conditions, a reliable measurement procedure will produce identical or nearly identical measurement. Okay, dia kata kalau individu yang sama, okay, diukur menggunakan di bawah keadaan yang sama, okay, dia akan memberikan satu keputusan yang lebih kurang sama. So maksudnya, kalau awak buat test ni dekat pelajar UMT, okay, kemudian awak pergi test lagi dekat pelajar UNIZA, okay, kemungkinan keputusannya akan sama. Okay, bila awak ukur stres di sini dan awak ukur stres di tempat lain, dia akan konsisten mengukur stres tersebut. Okay, keputusannya mungkin akan lebih kurang sama. Okay, so kalau awak diukur banyak kali pun, okay, contoh diukur dan diukur lagi, okay, berkemungkinan dia akan produce result yang sama. Sebab tu dia reliable. Okay, one or more theoretical level, on a more theoretical level, reliability is the extent to which the measurement obtained are affected by error. Okay, three common source of error. Okay, observer error, environmental changes, dan juga participant changes. So, dia kata reliability ni biasanya terkesan daripada ralat. Okay, affected by error. Okay, ada 3 sumber ralat. Okay, yang pertama adalah observer error. Okay, ralat pemerhati. Human error as a result of the individual recording the measurement. Mungkin awak tersalah ambil data. Okay, yang kedua, okay, environmental changes. Okay, environmental conditions can be a source of error when there are environmental changes across participant. Okay, so kemungkinan benda tu akan berbeza. Contoh, kita buat test di sini dan kita buat test dekat overseas. Berkemungkinan akan berlaku perubahan sebab ada perubahan persekitaran di situ. Budaya sebagai contoh. Okay, dan juga mungkin disebabkan oleh participant changes. Menyebabkan benda tu affected. Menyebabkan berlakunya error yang menyebabkan sesuatu itu tidak reliable. Okay, yang ketiga adalah participant changes. When participants undergo several measurements, they can change between measurement. Okay, so bila dah banyak-banyak kali pergi dah diukur dan diukur, mungkin dia kata tak apalah, kita tukar je lah jawapan kita, kita tukar je lah. So you keep changing things. Okay, so 3 benda ni yang menyebabkan berlakunya ralat. Okay, yang menyebabkan kita punya reliability ataupun kebolehpercayaan instrumen terkesan. Okay, observer error, mungkin data salah diambil. Okay, yang kedua, perubahan dalam persekitaran dan juga perubahan partisipan itu sendiri. Okay, so ada beberapa bentuk atau cara untuk kita menilai reliability. Okay, untuk menilai kebolehpercayaan. Okay, yang pertama adalah test-retest reliability. Okay, that is consistency between two scores on the same measure taken at different times. Okay, so contoh awak akan dites 2 kali. Okay, test hari ni dan test malam ni sekali. Okay, so kita akan tengok konsistensi. Okay, adakah test tu walaupun malam, so, walaupun dengan siang, so mempunyai konsistensi yang tinggi. Adakah masih lagi produce result yang sama? Okay, so itu test retest. Okay, so satu test kita repeat 2 kali. Okay, tapi menggunakan different time. Okay, dalam masa yang berbeza. Kita nak tahu result dia sama ke tidak. Okay, yang kedua adalah parallel or equivalent forms reliability. Okay, consistency between two forms which are designed to be equivalent. Okay, dua
dua bentuk test. Okey. So kita design untuk ukur benda yang sama. So kita akan tengok sama ada dia masih lagi mengukur benda yang sama ataupun tidak. Okay, inter-rater reliability, there is consistency between the measurement of the two observers. Okay, so inter-rater ni pemerhati. Okay, contoh kita kata kita minta dia ratekan benda A dan seorang lagi akan rate benda A yang sama juga. So nanti kita tengok ada tak konsistensi antara kedua-dua orang yang memberikan rating tersebut. Okay, yang ketiga adalah split half reliability. Okay, the measure is split in half. Okay, there is consistency between the two half. Okay, satu measure kita pecahkan kepada dua. Okay, 5 soalan pertama, 5 soalan kedua. Okay, kemudian kita akan correlatekan antara bahagian pertama dan bahagian kedua. Sekiranya dia konsisten, so it means that benda tu adalah mempunyai reliability yang tinggi. Okay, dan biasanya kalau kita jalankan pilot test, okay, biasanya kita akan bergantung kepada inter-item correlation, okay, yang menggunakan Cronbach alpha. So kita akan tengok alpha value dia, okay. Biasanya bila kita buat sesuatu test, okay, contoh kita buat data collection, kita nak tengok, saya ambil contoh stres awak, jangan serabut dengan stres saya. Okay, kita bagi contoh, kita bagi test, okay, untuk stres, okay, kita bagi dekat kumpulan pelajar yang kita nak buat tu, okay. So bila kita dah dapat skor dia, okay, kita akan buat dia punya reliability test, okay. Kita akan tengok dia punya alpha value dia, okay. Menggunakan Cronbach alpha tu, so kita akan tengok inter-item consistency, inter-item reliability, inter-item relationship, okay. So dia akan keluar alpha value dia. So alpha value tu akan menentukan sama ada test kita reliable ataupun tidak. Okay, test yang mempunyai alpha value yang melebihi 0.07, okay, so itu dikira sebagai test yang mempunyai high reliability. Okay, so bawah daripada 7, ada sometimes ada yang kata 0.06. 0.6, ada yang kata 0.7, tapi kebanyakannya menggunakan 0.7. Okey, walau bagaimanapun, okey, nilai alfa tersebut bergantung juga kepada number of item. Kalau item kita tu terlalu sikit dalam satu test, okey, kemungkinan 0.2 pun diterima sebagai satu test yang reliable. So nanti saya tak nak sentuh banyak-banyak kat sini sebabnya satu benda ni akan ditekankan balik dalam psychological testing. Okey, dan satu lagi nanti awak masuk kepada data analysis, dia akan terangkan macam mana cara untuk awak nak dapatkan Cronbach alpha tersebut. Okay, dan macam mana cara untuk kita nak baca value daripada alpha yang kita dapat. Okay, so itu validity, reliability. Okay, so kalau senang nak ingat, okay, reliability adalah consistency. Okay, konsisten tak dia mengukur sesuatu construct, sesuatu dimension, sesuatu variable. Okay, dan validity adalah sah tak dia mengukur. Maksudnya dia ukur tak apa yang dia nak ukur. Dia nak ukur anxiety, adakah dia mengukur anxiety? Dia nak ukur stres, adakah dia mengukur stres? Okay, kalau kesahan, di sini dia ukur anxiety, di sana pun dia ukur anxiety juga. Maksudnya benda tu secara konsistennya dia akan mengukur benda yang sama. Tak boleh test anxiety tiba-tiba tak konsisten. Gunakan untuk ukur benda lain. So tak boleh. So dia tak akan jadi high consistency lah. Okay, so bila sebut tentang measurement ni, kita ada scales of measurement, skala pengukuran. Okay, measurement is the assignment of a number to an operationalized variable. Okay, there are 4 scales of measurement. Okay, nominal, ordinal, interval, and ratio. Okay, pengukuran adalah proses kita memberikan nombor kepada variable kita. Contoh variable apa? Tinggi, rendah. Okay, ketinggian awak.
Okey, dia ni tinggi 165, dia ni tinggi 170, ini 140, ini 135. Okey, so we assign number kepada kita punya variable. Okey, ini stres dia tinggi 50, ini stres dia 40, ini stres 35. Motivation dia ini tinggi, ini rendah, itu kita memberikan nombor okey kepada kita punya variable tersebut. Okey, so ada 4 skala pengukuran. Okey, yang pertama adalah nominal. Okay, a measurement scale consisting of categories which are differentiated only by qualitative names. Okay, so ia adalah tujuan untuk melabelkan sahaja. Dia nombor tidak dikira. Okay, contoh, okay, sex. Okay, kita ada male dan female. Marital status, single, married, divorce, widowed. Okay, nombor dekat jersey pemain bola. Okay, dia bukan menunjukkan nombor tetapi hanyalah label sahaja. Okey, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. 1, 2, 3, 4 tu bukan menunjukkan kepada semakin tinggi nombor semakin besar, bukan. Ia hanyalah label sahaja. Okey, ini untuk grup 1, grup 2, grup 3, merah, kuning, biru. Okey, so itu adalah nominal. Okey, jenama telefon Samsung, iPhone, Vivo, Oppo. So itu adalah nominal. Okey, kita memberikan label kepada setiap kategori. Okey, lelaki, perempuan. Ini kalau kita letak 1 untuk lelaki, 2 perempuan, bukan bermaksud you jadi lelaki you dapat 1 markah, perempuan dia 2 markah, bukan. Okey, ini hanya untuk nombor sahaja. Okey, macam awak tengok kelas awak masa sekolah menengah. Masa awak kat sekolah dulu kan, kita ada kelas yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Okey, so 1, 2, 3, 4. So dia dah bagi label untuk kelas tersebut. Okey. So ordinal itu nominal. Nominal adalah untuk tujuan pelabelan sahaja. Nombor tidak memberi apa-apa maksud. Ke ada maksud nombor belakang dekat pemain jersey ke? Pemain bola. Kalau tengok okey nombor 5, dia hebat ni. So saya nak pakai jersey 99. Sebab 99 adalah jersey yang hebat. Bukan. Okey, itu tujuan pengecaman sahaja, bukan untuk tujuan kehebatan. Bukan kata yang pakai 99 tu power dia awak sentuh je dia tu bergerak, bukan. Okey, so itu pengenalan dia sahaja. Nombor 17, nombor 8 itu adalah nombor yang digunakan untuk tujuan melabel sahaja. Okey. Itu skala yang pertama. Skala yang kedua, ordinal. Okey. A measurement scale consisting of ordering, ranking where the distance between rankings is not the same throughout. Okay, so kita rank kan sesuatu. Okay, top 10 restaurant. Okay, pain scored from 1 to 10. Okay, sekarang awak tanya level of satisfaction. Okay, daripada 1 sampai 5, awak nak bagi berapa? Okay, so itu adalah ordinal. Okay, kita rank sesuatu mengikut order dia, mengikut susunan. Okay, so itu adalah ordinal. Nama dia pun order. Scale, okay, where the difference between intervals are exactly the same, but there is no natural 0 point. Okay, so dalam scale interval ni, okay, dia dalam bentuk rank juga, order, okay, tetapi dia mempunyai interval yang sama, selang kelas yang sama. Okey, kalau yang tadi, okey, 1 ke 2, 4 ke 5 tidak sama. Nilai dia 1 dan 2. Okey, kita ambil contoh dalam stres. Okey, 1 dan 2 memang beza dia 1. Okey, 4 dan 5 stresnya memang beza dia 1. Tetapi beza, walaupun itu beza 1, yang itu beza 1, tapi dia punya stress level itu berbeza. Dia tidak sama. Kalau dalam interval, benda yang sama.
Okey, panjang daripada 11 ke 12 tetap 1 cm. Panjang 14 ke 15 tetap 1 cm. Walaupun pembaris tu patah, okey, awak boleh ambil lagi pengukuran daripada 13 kepada 14 untuk menunjukkan 1 sentimeter. Okey, tetapi kalau awak ukur stres, okey, stres 1, stres 2, stres 4, stres 5, dua benda yang berbeza. Walaupun bezanya 1 ke 2 1, okey, 4 dan 5 beza dia 1, okey, tetapi dari segi hakikatnya rank stres 5 dengan rank stres 1 tetap berbeza. So walaupun nampak equal interval tapi sebab tu dia kata benda tu tidak sama. Tapi dalam interval, okey, dalam skala interval atau skala sela ni, okey, pecahan untuk setiap sela itu adalah sama. Okey, walau bagaimanapun dia tidak mempunyai kosong yang bermakna. Maksudnya kosong masih lagi ada maksud dia. Maksudnya kosong, kita ambil contoh kosong dari tahap kosong dalam suhu. Okey, kosong dalam suhu bermaksud masih ada pengukuran. Okey, tetapi pada tahap beku. Betul tak? Bukan kata kosong, kalau kita tengok dalam okey, kalau kita tengok dalam ratio, dia kata an ordered constant measurement scale where the difference between intervals are exactly the same and there is a natural or real 0 point. Okey. Yang tadi, kosong adalah kosong yang masih lagi bernilai. Okey. Tetapi dalam ratio, okey, kosong adalah kosong yang mutlak. Okey, kosong means that tak ada pengukuran yang berlaku. Okey, so kita dalam case interval. Okey, personality kosong, okey, tidak bermaksud yang kita tak ada personality. Okey, stres pada tahap kosong tidak bermaksud kita tidak stres dan kita tidak diukur. Kita ada stres tapi pada tahap yang minimum. Okey, dia buat pengukuran kat kita. Okey, tetapi bila masuk pada skala ratio, okey, so skala ratio kata kosong means kosong. Tiada pengukuran yang berlaku di situ. Tapi kalau dalam skala interval, kosong masih lagi dikira sebagai ada sesuatu di situ. Okay? So, karakteristiknya lebih kurang sama, cuma bezanya interval dan ratio karakteristiknya sama, cuma yang bezanya itu tidak mempunyai kosong. Okay? Real zero, kosong yang mutlak. Okay? So, ada 4 skala, ingatlah. Okay, skala pengukuran kita ada 4. Okay, nominal. Okay, skala yang memberikan label. Ordinal, skala yang berbentuk kepada rank, order. Okay. Interval adalah skala yang mempunyai selang kelas yang sama. Okay. Dan tidak mempunyai kosong yang mutlak. Okay. Interval adalah skala yang mempunyai tahap yang tinggi. Okay. Yang mempunyai selang kelas yang sama tetapi mempunyai kosong yang mutlak. Kosong yang bermakna. Okay. Kosong means kosong. Tiada pengukuran yang berlaku. Tapi kalau dalam interval, kosong means benda tu masih lagi ada nilai di situ. Okey, contoh dalam suhu, kosong bermaksud takat beku. Okey, kosong dalam depression, kosong dalam intelligence, bukan bermaksud orang tu bodoh, tak ada apa-apa. Okey, mungkin dia mempunyai tahap depression yang sangat rendah sehingga dia tak kosong. Okay, so itu adalah skala pengukuran. Okay, scales of measurement are important as they influence the type of data analysis tools which can be used. Okay, so yang ni pun akan diterangkan secara detail lah dalam psychological testing nanti. Okay, scale of measurement ni. So nanti Dr. Raja Zirwatul Aida lah yang akan ambil bagi penerangan pasal ni. Dia expert tentang testing. Okay, so
Okay, so itu adalah berkenaan dengan scales of measurement atau skala pengukuran. Okay, yang seterusnya adalah measurement modalities. Sikit lagi nak habis ni. Okay, measurement modalities. Okay, macam mana cara untuk kita ada 3 cara untuk kita nak buat pengukuran. Dalam psychology counselling ada 3 cara kita boleh buat pengukuran. Okay, yang pertama menggunakan self-report measure. Okay, so bagi questionnaire lah, minta dia jawab. Okay, these are employed when we get participants to provide information about themselves. Okay, for example, by asking them to complete questionnaire. So ni self-report measure. Okay. Yang kedua, physiological measures. Okay, these are physiological measures recorded by equipment. For example, heart rate, okay, galvanic skin response, magnetic resonance imaging. So semua menggunakan alat, okay, untuk kita merekod, okay, untuk kita nak record kita punya data. Iaitu physiological measurement. Okay, yang pertama tadi self-report. So, bagi questionnaire, so minta dia jawab. Okay, yang kedua, cara untuk dapatkan data adalah dengan menggunakan physiological measure. Okay, so awak buat test pakai alat-alat tertentu. Okay, dan yang ketiga adalah behavioral measures. Okay, these are measurements taken of observed behavior. For example, recording the number of aggressive acts a child engages in during playtime. Okay, behavioral measures mean that awak menjalankan pemerhatian kepada tingkah laku. So ada 3 cara proses kita untuk kita buat pengukuran, okay, dalam psikologi dan kaunseling. Okay, yang pertama tadi adalah menggunakan self-report. Okay, yang ni banyak awak gunalah. Okay, awak gunakan untuk check dia punya depression, stress semua. Okay, physiological measures. Okay, so awak akan menggunakan alat-alat tertentu untuk awak tengok keadaan badan dia macam mana. Okay, contoh nak check stres dia, so awak menggunakan alat-alat tertentu yang ditepek-tepek kat badan tu. So nanti dia akan keluar lah keputusan dia. Okay, tengok bahagian brain. Okay, so itu adalah physiological measures. Dan yang ketiga adalah behavioral measures. Okay, pengukuran melalui proses kita memerhati, okay, sesuatu tingkah laku. Kita nak tengok tentang aggressiveness sebagai contoh. Kita nak tahu berapa kali kanak-kanak tu bertumbuk, okay, dalam tempoh 5 minit. So kita kena buat pemerhatian. Okay, dan kita akan dapatkan pengukuran itu melalui pemerhatian. Okay, ingat 3 benda. Satu, self-report. Yang kedua, physiological. Dan yang ketiga adalah behavioral measure. Okay, ada apa-apa soalan ke? Pening dah. Okay, kita take 10 minutes break. Okay, jumpa sekejap lagi.
Okey. Kita sambung balik sikit lagi. Okey, saya terlupa nak upload slide. So, saya dah upload tu, so boleh check balik nantilah slide tu, berkenaan dengan selecting participant. Okey. Kita dah tahu macam mana cara untuk kita nak mulakan kita punya research. Okey, sesuatu penyidikan bermula dengan adanya permasalahan. Okey, tentang sesuatu isu ataupun perkara. Okey, so bila kita ada masalah, okey, kita timbulnya permasalahan, timbulnya persoalan tu, okey, itu menyebabkan kita akan jalankan sesuatu penyidikan terhadap sesuatu benda tersebut. Okey, dan kemudian kita akan cari kita punya idea, okey, research idea, okey. Dan kita kena pasti apakah variables yang akan kita gunakan, okey, dalam kita punya kajian. Okey, dan kita akan menentukan bagaimana cara untuk kita mengukur variable tersebut. Okey. Kemudian langkah seterusnya adalah okey, kita find a research idea mula-mula. Okey, select a topic and find an hypothesis. Kemudian kita define and measure variables, dan yang ketiga adalah kita identify participants or subject. Kita nak mengenal pasti kita punya peserta ataupun subjek untuk penyelidikan kita. Sebab kita menggunakan manusia sebagai kita punya research, kita human research, jadi kita akan identify participant dan subjek kita berdasarkan kepada beberapa kriteria nanti kita akan tengok. Okey, so kita berada pada research proses yang ketiga, iaitu identify participants or subject. Okay, recall from last lecture, okay, that the goal of all research is to describe, predict and understand nature or events. Ini kita bincangkan hari itu. Okay, so ini adalah 3 goals dalam sesuatu penyidikan. Okay, untuk describe, untuk kita predict dan kita memahami. Okay, sesuatu peristiwa ataupun sesuatu keadaan. Okay. Jadi untuk kita mencapai matlamat tersebut, kita perlu draw inferences. Kita perlu menggariskan satu kesimpulan, okey, satu telahan. Okey, telahan ke? Lebih kurang kesimpulan lah. Okey, dan statistical inference refers to the process by which we derive generalizations about populations on the basis of sample data. Okay, so statistical inference, okay, kesimpulan statistik merujuk kepada proses kita membuat generalisasi tentang populasi, okay, berdasarkan kepada sampel data. Okay, kita akan buat generalisasi, kita akan generalisekan sesuatu dapatan kepada populasi, okay, berdasarkan kepada sampel kita. Okay, contoh, kita kata pelajar universiti mempunyai motivasi yang tinggi. Okay, so kita generalisekan sahaja. Okay, so data kita tak akan ambil daripada semua pelajar universiti, tapi kita ambil daripada pelajar-pelajar tertentu saja, sebahagian. Okay, atau secuek saja.
So itu kita panggil sebagai sampel. Okey. Macam awak nak buat nak buat produk, nak test produk awak. Okey, so awak akan test produk, test market. Okey, so awak tak akan bagi kepada semua orang. Okey, tetapi awak akan bagi kepada beberapa orang sahaja yang terlibat, okey, untuk rasa awak punya makanan. Kemudian awak boleh generalizekan, oh okey, orang suka. So macam mana awak tahu orang suka? Okay, berdasarkan sampel ataupun kan berdasarkan kepada contoh yang telah awak berikan kepada beberapa orang tertentu sahaja. Awak tak perlu macam contoh awak nak jual cookies. Okay, so awak tak perlu pergi hantar ke semua orang, okay, dekat UMT ni, okay, nak kata pelajar UMT suka makan cookies awak. Awak tak perlu hantar kepada setiap pelajar UMT, tetapi wakil-wakilkan sahaja. Okey, contoh awak ambil daripada FPEPS 5 orang, daripada skul lain 5 orang, tu 5 orang. Kemudian awak boleh generalizekan, dia orang kata pelajar UMT ni suka makan cookies awak. Okey, so itu saya nak bagi contoh je. Maksudnya statistical inference ni, okey, merujuk kepada proses kita membuat generalisasi, okey, kepada populasi berdasarkan kepada sampel kita. The key to statistical inference is sampling theory. Okay, refers to the techniques we use to draw representative samples from populations. Okay, sampling ataupun sampling theory adalah proses atau teknik yang kita gunakan untuk mengambil sampel yang mewakili, okay, daripada setiap population. Okay, so bila kita buat proses sampling, okay, sampel kita perlu mewakili populasi. Okay, baik dari segi karakteristik dan juga baik dari segi jumlah sampel yang kita ambil. Okay, so kita tak boleh ambil, kita kata saya nak buat contoh, saya nak buat tahap motivasi pelajar dalam belajar bahasa Inggeris. Okay, so awak nak kata pelajar UMT mempunyai sangat bermotivasi dalam belajar bahasa Inggeris. Okay, tetapi awak pergi ambil sampel staff UMT. Adakah itu memberikan satu sampling teori ataupun sampling yang bagus? Tidak, sebab dia tidak represent kepada populasi yang awak nak buat tersebut. Okay, so awak nak kata pelajar mempunyai motivasi yang tinggi. Okay, tetapi research yang awak buat adalah kepada staff. So proses generalisasinya adalah salah. Okay, dapatkan data daripada staff tapi digeneralisasikan kepada populasi student. So itu memang salah lah. Okay, statistical inference yang tidak tepat, yang memang totally wrong. Okay, so untuk nak generaliskan, awak perlu draw the sample daripada populasi yang betul lah. Okay, so kalau nak buat dalam kalangan pelajar, so kena ambil draw sampel daripada pelajar. Kalau nak buat dalam kalangan nelayan, janganlah pergi cari cikgu untuk dapat jawab awak punya questionnaire. Okay, so biar benda tu berkaitan, biar dia represent the population yang kita nak kaji. Okay, jelas. Okay, population versus samples. Ni awak selalu dengar kan? Okay, populasi dan sampel. Okay, a population is the entire set of objects or individuals of interest. Entire, keseluruhan objek ataupun individu yang kita nak kaji. Okay, kalau kita sebut lelaki di Malaysia, semua lelaki di Malaysia, jenuh awak nak jumpa, nak tanya seorang-seorang. Okay, pelajar dalam kalangan pelajar UMT, so ini set populasinya adalah pelajar UMT, semua pelajar UMT, tidak terkecuali seorang pun. Okay, as long as dia UMT, ada yang UMT. Okay, apa lagi? Okay, pelajar universiti. Okay, semua pelajar universiti. Pelajar universiti di Pantai Timur, semua pelajar universiti di Pantai Timur, UMT, UMK, apa lagi dekat Pantai Timur. Okay, so dia adalah populasi, dia adalah entire set of objects.
Okay, pelajar kaunseling. Okay, awak kata saya nak buat pasal persepsi pelajar kaunseling terhadap internship. Sebab internship sekarang isu kan. Saya buat internship. Okay. Dalam kelayangan pelajar kaunseling tahun akhir di UMT. Okay. So, pelajar kaunseling tahun akhir itu adalah populasi kajian awak. Okay. Semua pelajar kaunseling. So, itu adalah entire set of object ataupun individual of interest. Okay. For example, tu ada contoh tu. If you are examining Malaysia males' attitudes toward marriage. Okay. Jadi populasinya adalah all Malaysian males. If you are examining Malaysian females, contoh, attitudes toward marriage, so all population adalah all Malaysian females. Kalau tukar lagi, if you are examining, okay, UMT students, attribute towards marriage. Okay, so semua pelajar UMT adalah populasi. Okay, contoh yang kedua, if you are examining the extent of binge drinking amongst teenagers. Okay, population dia semua teenagers. So populasi adalah entire set of objects. Dia secara keseluruhan. Okay, oftentimes the population of interest is so large. Population of interest sangatlah besar. Okay, so tidak praktikal. It is impractical or impossible atau mustahil to obtain measurements for all individuals in the population. Okay, agak tak praktikal lah dan agak mustahil untuk awak ukur semua individu dalam populasi tersebut. Awak nama akan jenuh kan nak pergi buat satu, bukan kata pelajar satu Malaysia, okay, pelajar universiti dekat Malaysia. Kalau suruh buat dekat dalam kaunseling pun, rasanya belum tentu awak boleh buat pada semua pelajar kaunseling. Okay, so dia kata agak mustahil dan tidak praktikal untuk kita nak ukur semua individu dalam populasi. Kalau kita ada 15,000 pelajar UMT, okay, kalau kita nak tengok dia punya stress level, kita kena ukur semualah. Kalau kita ambil populasi sebagai kita punya orang yang untuk kita ukur. So agak tak praktikal. Oleh sebab itu, therefore, a selection of sample, pemilihan ataupun objek, okay, a selection or sample of object or individual is observed and inferences are made about the population based on this sample. Okay, oleh itu, okay, oleh yang demikian, okay, pemilihan sampel atau individu adalah jalan yang terbaik. Okay, dan segala kesimpulan, okay, dibuat berdasarkan kepada sampel tersebut. Okay, kita kata kita nak tengok level stres pelajar UMT. Okay, kita akan ambil sedikit sahaja, okay, se-amount yang cukup sahaja untuk kita generalizekan. Okay, pelajar UMT mempunyai tahap stres yang ini dan ini. Okay, kita tak perlu pergi kepada semua pelajar UMT, tetapi kita hanya pergi kepada sedikit sahaja. Okay, secukup amount sahaja, okay, pelajar yang kita panggil dan kenali sebagai sampel. Okay, so this is the relationship between population and sample. Okay, research begins with general question about a population. The population, okay, all individuals of interest. Biasanya dia akan bermula dengan inilah, okay, awak minat pasal awak nak, saya tengok sekarang ni pelajar, pelajar universiti, okay, pelajar universiti sedang struggle berkaitan dengan online learning. Okay, nampak tak? Awak dah bagi general question about a population. Pelajar universiti, okay, sekarang tengah struggle.
Dia sebut pelajar universiti sekarang tengah struggle untuk online teaching, online learning. Okay, pelajar universiti means semua pelajar universiti. Okay, so dia kata research begins with a general question. Budak universiti sekarang, sebab general kan, populasi yang besar. Okay, the population, okay, of interest tadi pelajar universiti. Okay, the sample is selected from the population. Okay, so bila awak dah dapat, awak kata pelajar universiti tengah struggle kelas online. Okay, mari kita tengok betul ke tidak diorang tengah struggle. Okay, mari kita pun ambil sikit daripada UMT, sedikit daripada UNIZA, kita ambil sebahagian daripada UMK, daripada UIA, daripada UMP, daripada UNIMAP. Okay, so itu adalah sampel kita. Okay, so semua pelajar universiti, okay, tetapi kita tak akan pergi pada pelajar universiti semua. Tapi kita akan ambil sedikit. Okay, the sample, okay, the specific set of individuals who participate in the research study. Okay, so kita akan ambil sampel. Okay, specific set of individuals. Okay, jadi the results from the sample are generalized to the population. So, awak pun buatlah kajian. Awak pun tengok tahap struggle pelajar-pelajar semua. Okey, pelajar yang sampel awak ambil tu, tahap struggle diorang adalah pada tahap minimum. Pada tahap sederhana. Awak pun generalizekan, awak mengatakan pelajar universiti sekarang tengah struggle pada tahap yang sederhana terhadap online learning. Awak boleh kata macam tu. Walaupun hakikatnya bukan awak pergi kepada setiap orang dekat universiti, tetapi awak menggunakan sampel daripada sebahagian pelajar universiti sahaja. Dan macam kenapa kita boleh attribute, okay, walaupun kita menggunakan let's say dalam 100 orang, dalam lebih kurang hanya sedikit sahaja, kita boleh kata dia kepada keseluruhan, kita boleh generalize, okay, sebab kita menggunakan proses dan teknik sampling yang betul, okay, yang mana dia represent atau mewakili kita punya populasi. Bila sampel mewakili populasi, kita boleh generalizekan. Sebab tu sampling sangat penting, okay, supaya bila kita buat proses generalisasi, okay, kita attribute dengan betul. Okay, research begins with a general question, kemudian dia akan pergi kepada sampel. Okay, tadi pelajar universiti tengah struggle untuk online teaching. Okay, sekarang ni kita pergi ambil beberapa orang pelajar universiti, kita tengok betul ke tidak. So, bila kita ambil beberapa orang tu, itu adalah sampel. So, keputusan daripada beberapa orang tu menunjukkan berada pada tahap sederhana sebagai contoh. Kita pun dengan penuh keyakinannya, pelajar universiti sekarang ni tengah struggle untuk online teaching, online learning. Okay? Dan berada pada tahap yang sederhana. Okay, jelas? Okay, target versus accessibility. Ya. Ada soalan ke? Ada. Okay. Target versus accessible population. Okay. Target population is the entire set of individuals that researcher is interested in. Okay. So, target populasi kita adalah entire set yang besar tu. Okay, all Malaysian males. Bila kita sebut semua pelajar lelaki, semua pelajar lelaki, semua lelaki Malaysia. Okay, so besarlah kan? Okay. Dan kita ada, itu target populasi. Okay, dan kita ada accessible population, the set of individuals that the researcher has access to. Okay. So instead of all Malaysian males, okay, mungkin kita boleh fokus kepada Malay males. Okay, mungkin kita kata pelajar universiti, okay, terlalu besar populasinya.
Okay, mungkin kita boleh pergi kepada accessible population. Contoh dia, pelajar universiti di Pantai Timur. Okay, jadi kalau tengok bezanya besar. Tadi pelajar universiti, mungkin kita akan cover satu Malaysia. Okay, kita boleh, itu kita panggil target population. Kita nak kita ambil tadi online teaching, online learning, struggle dalam online learning dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Oi, besar. Dan very big population. Okey, awak kata tak apalah, susah saya nanti nak ambil sampel terlalu banyak ramai sebab populasi universiti sangatlah besar. Okey, tak apa, kita buat populasi yang kita boleh akses, yang mudah untuk kita akses. Okey, kita kata pelajar universiti di Pantai Timur. Makin kecil sikit kan? Dan instead of besar, okey, instead of let's say awak ada dalam 100,000, okey, so awak kecilkan sedikit, okey, pelajar universiti di Pantai Timur mungkin ada dalam 10,000 contoh. Okey, so dia semakin kecil dan easy untuk awak akses benda tu. So itu target populationnya yang besar. Okay, bukan kita ada accessible population which is yang kita ada access, yang senang untuk kita access. Okay, the samples are typically drawn from accessible populations rather than target populations. Biasanya kita akan draw sampel daripada accessible populations. Okay, berbanding dengan largest population. Okay, bila kita sebut tentang dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Okay, so populasi kita, target population kita adalah pelajar universiti Malaysia. Okay, tetapi kita kecilkan, kita buat benda yang kita boleh akses, okay, mungkin dalam kalangan pelajar UMT. UMT tu adalah accessible population. Okay, so ni gambaran dia. Relationship among target population and accessible population. Okay, kita ada target population tu yang besar tu. Okay, the entire set of individuals who have the characteristics required by the researcher. Okay, contoh kita tadi budak-budak universiti. So semua ada karakteristik yang sama lah. Pelajar universiti kan. Okay, kemudian kita ada accessible population. A portion of the target population consisting of individuals who are accessible to be recruited as participants in the study. Okay, so accessible population adalah sebahagian daripada populasi yang besar yang mengandungi individu-individu yang boleh diakses untuk kita rekrutkan sebagai peserta kajian kita. Okay, so daripada accessible population tadilah akan wujudnya sampel. Okay, kita ambil contoh target population tu pelajar universiti di Malaysia. Okay, mungkin accessible population kita adalah pelajar universiti di Pantai Timur. Okay, dan sampel adalah the individuals who are selected for to participate in the research study. Okay, so sampel tu akan ada sedikit daripada UNIZA, sedikit daripada UMT, sedikit daripada UMK, sedikit daripada UMP, sedikit daripada UiTM. Okay, nampak? Target populasinya tadi adalah pelajar universiti di Malaysia. Okay, tetapi untuk accessible population kita kecilkan. Okay, kita ambil dalam kalangan pelajar di Pantai Timur. Pelajar universiti di Pantai Timur. Okay, so kita fahamlah. Universiti Pantai Timur ada berapa saja. Okay, so populasinya. Okay, let's say ada target populasi tu kita ada 500,000. Okay, mungkin dalam accessible population bila dikecilkan kepada populasi Pantai Timur, mungkin kita ada dalam 100,000. Okay, kemudian daripada 100,000 tu kita akan draw sampel kita. Okay, yang daripada 100,000 tu kita let's say kita ambil dalam 1,000 orang untuk jadikan sampel.
Dan sampel yang kita ambil mestilah mewakili kita punya populasi. Panjang umur. Representative samples. Okey. Doktor, Ya. maksudnya yang sampel tu kira ambil pelajar pada timur juga ke macam mana? Ya. Maksudnya, okey. Bila kita sebut tentang pelajar Pantai Timur tadi, pelajar Pantai Timur tu adalah populasi. Okey, boleh. Setakat ni pelajar Pantai Timur ada populasi. So samples ni adalah samples ni adalah pelajar daripada UNIZA, daripada sebahagian daripada UNIZA, sebahagian daripada tercampur. Dia sebab dia akan mewakili pelajar universiti di Pantai Timur. Maksudnya populasinya adalah pelajar universiti di Pantai Timur. Okey, dan sampelnya adalah siapa yang akan mewakili pelajar universiti Pantai Timur? Of course lah budak daripada UNIZA, daripada UMT, daripada UMK, daripada UMP dan daripada UiTM. Mungkin awak ambil UiT, tengok beberapa berdasarkan pengiraan dia, okey, berapa awak perlukan daripada UNIZA, berapa awak perlu daripada UMT, dia ada nanti dia ada pengiraan dia lah. Okey, berapa yang perlu kita ambil. Tetapi secara statistiknya, okey, biasanya kalau sampel untuk representative sampel 30 orang sampel sudah dikira sebagai representative. Okay, dan bila awak run statistical analysis, dia akan valid. Okay, so jelas Ya, jelas doktor. Okay. Representative sample ataupun macam mana saya nak translate ni? Kewakilan sampel. Sampel yang mewakili. Sampel yang mewakili. Representative samples. Okay. Since we want our research findings to be generalizable, it is important that our sample closely represents the population. Ini macam saya cakap tadi lah. Okay. Sebab kita nak buat proses generalisasi. Okay. Jadi sangat penting sampel kita mestilah rapat dan dekat dan sangat-sangat mewakili populasi kita. Okay. Itu kita panggil sebagai representative sample. Okay. Karakteristik sampel mestilah represent populasi. Okay. A sample is a representative sample if the characteristics of a sample approximate that of the population. Okay. So kita ambil awak nak macam saya tak Doktor, suara doktor tersekat. boleh. Cuba doktor cakap. Tersekat lagi doktor.
Okey dah? Hello? Hello, doktor. Ha. Okey doktor, okey. Okey, okey, okey. Okey dah? Clear. Okey. Sorry. Correction dekat sini problem. Comel doktor. Budak baik. Okey. Sama-sama balik. Mana tadi? Sini eh? Okey. Representative sample tadi. Okay, sampel yang mewakili. Okay, a sample is representative if the characteristic of the sample approximate that of the population. Okay, tadi contoh dia, awak nak buat level motivasi pelajar. Okay, tetapi awak, jadi bila nak buat tentang motivasi pelajar, so sampel awak mestilah represent populasi pelajar. Jadi awak perlu ambil sampel daripada golongan pelajar. Okey, sebab itu yang akan mencerminkan awak punya populasi. Okey, jangan ambil sampel nak buat tentang motivasi pelajar tapi pergi ambil kepada staf UMT. Okey, ataupun staf orang yang bekerja. Okey, so itu bukan populasi dia lah. Okey, so nanti bila kita nak buat generalized finding, dia jadi pelik lah. Okey, dia jadi benda yang salah. Kita nak generalizekan tentang motivasi pelajar tetapi data kita ambil daripada orang pekerja. So that is totally wrong. Okay, so if the characteristic of the sample do not approximate that of the population, it is said to be a biased sample. Okay, for example, if I only have Chinese Malaysian males in my sample, then it is a biased sample. Okay, kita kata kita nak buat tentang Malaysian males. Okay, tetapi kita ambil hanya Chinese sahaja. So, itu bias lah. Okay, sebab dia tidak mewakili Malaysian males. Malaysian males perlu ada Malaysian, Chinese, Indian and others. Okay, begitu juga kalau kita kata if I have only UMT student in my sample. Kita nak buat kajian tentang pelajar Pantai Timur tapi kita ambil sampel daripada UMT saja. So dia akan jadi bias lah. Okay, sebab dia tidak mewakili pelajar Pantai Timur. Okay, sebab dia UMT sahaja. Kalau dia nak wakili pelajar Pantai Timur, dia kena daripada UMT, Uniza, dia kena campur semua. Okay, the larger the sample size, the greater the likelihood of its representing the population. Okay, semakin besar sample size, dia represent populasi. Okay, sebab jurang dia dengan populasi semakin dekat. Okay, so kalau awak ambil sampel yang sikit, so dia lebih kurang macam inilah dalam keadaan populasi yang ramai. Tapi kalau awak ambil sampel yang ramai, dia populasinya ada pelbagai. Jadinya dia semakin menghampiri karakteristik populasi kita. Sebab tu dia kata semakin ramai, semakin besar, semakin ramai sampel kita, semakin banyak sampel kita, semakin dia represent kita punya populasi. Okay. So sampling, okay, proses sampling adalah proses kita recruit kita punya participant untuk research dan kita ada dua, satu probability sampling dan satu lagi non-probability sampling. So kita akan bincangkan secara detail dalam kelas yang akan datang, okay, tentang probability sampling, okay, persampelan kebarangkalian dan persampelan bukan kebarangkalian, non-probability sampling. So dia ada beza tu. Okay, so itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa hari Khamis nanti untuk sampling. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih, doktor. Terima Ada kasih soalan ke? doktor. Waalaikumsalam, terima kasih doktor.